بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menyambung pengajian kitab kita tuan-tuan. Kita akan sambung masih lagi dalam tajuk khiyar. Tajuk besar dia adalah khiyar. Muka surat 18 tuan-tuan, bagi versi Jawi yang Rumi saya tak pasti muka surat berapa. Tajuk topik dia ialah hukum khiyar ataupun peraturan khiyar di dalam sistem jual beli. Dan khiyar dalam mazhab kita tuan ada tiga. Ada khiyar yang pertama telah kita bincang, iaitu khiyar majlis. Dan yang kedua kita akan sambung malam ni, iaitu khiyar syarat. Dan yang ketiga, khiyar yang kita belum bincang lagi, iaitu khiyar dengan sebab aib. Khiyar aib, dia panggil khiyar dengan sebab berlakunya kerosakan barang, kita boleh hantar balik. Khiyar ni tuan-puan saya ulang balik kerana dia antara syariat yang pupus ataupun tidak lagi diamalkan di dalam sistem jual beli mazhab kita. Kenapa? Kerana asasnya apabila dia hilang di kontrak ataupun di akad jual beli, kalaulah tidak berlaku lagi akad jual beli, maka menyebabkan khiyar juga akan hilang. Apabila hilangnya akad jual beli, maka menyebabkan hilang juga peruntukan ataupun hukum khiyar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peraturan jual beli. Jadi walaupun dia dah pupuh tuan-tuan, kita belajar semata-mata kerana kita nak ambil tahu peraturan ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita. Jadi beza sistem ekonomi zaman orang panggil zaman Nabi ataupun zaman Jahiliyah, dia beza di mana tuan-tuan? Dia beza bukan beza di suasana ekonomi, rancak tak rancak, maju tak maju, tak. Bezanya adalah di dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh Nabi. Dasar utamanya tuan-tuan, selain daripada dasar bebas riba, dasar utamanya ialah Nabi ataupun syariat memperuntukkan setiap transaksi ada akad ataupun peraturan yang tertentu. Dia bukan main, orang panggil pun bukan hanya berlaku sistem bayar membayar, tidak. Tetapi ada nama dia, nama jual beli, ada nama pinjam, ada nama pelaburan ataupun dipanggil mudharabah, ada nama sewa. Jadi akad-akad ataupun kontrak-kontrak yang digubal oleh syarak itulah membezakan sistem ekonomi pada zaman Jahiliyah dengan zaman Nabi. Itu beza dia, ataupun dipanggil akad, menjadi dasar, perbezaan dasar pada akad yang tertentu. Kita ikut ataupun kita pilih akad dan kita follow dia punya peraturan yang telah ditetapkan. Baik, kita bincang tuan-tuan akad yang pertama dalam orang panggil dalam silabus kita ini, iaitu akad jual beli. Dalam sistem perniagaan Islam ini, dia banyak kita boleh pilih akad, dan akad pertama yang kita bincang adalah akad jual beli. Yang kedua yang kita bincang ialah akad khiyar.
Khiyar ini dia berlaku di dalam jual beli. Pertama ialah khiyar majlis, yang kedua khiyar syarak. Kita nak sambung malam ni tuan, khiyar syarak. Muka surat 18 kita akan sambung, iaitu hasillah juga, berlakulah juga cancel dengan perbuatan. Ini cancel dipanggil jual beli. Khiyar ni apa dia tuan-tuan? Saya ulang balik. Khiyar ini dia panggil pilihan yang Allah peruntukkan di dalam akad jual beli. Sama ada kita nak teruskan jual beli kita jadi, ataupun kita nak cancel, kita nak stop, nak kira tak jadi, nak bagi balik duit. Itu dia panggil khiyar. Kalau khiyar itu berlaku, tak jadi beli itu berlaku. Tak jadi beli ni bukan maksud kita bawa, kita pilih dah ambil barang letak depan cashier tak jadi, bukan. Itu tak panggil khiyar. Dah akad, dah bayar, tiba-tiba nak cancel, tu dia panggil khiyar. Kalau lah ambil barang longgok atas buh dalam troli, sampai di cashier tengok banyak sangat, tak cukup dengan modal bawa, tiba-tiba hantar balik atas rak, itu bukan khiyar. Itu tak jadi, tak jadi beli. Ini dah beli dah, cuma nak cancel balik akad jual beli itu. Orang panggil nak hantar balik setelah barang yang kita beli, hantar balik, ambil duit balik. Kalaulah berlakunya hantar balik, ambil duit balik itu dalam majlis, kita panggil khiyar majlis. Itu kita dah bincang sebelum daripada ni. Khiyar majlis ni, kalau kita dah akad jual beli, berlaku dah bayaran, kita dah bayar duit kepada dia, dan kita dah ambil barang, dah pegang barang, tapi masih belum berpisah, duk sembang lagi, berjam-jam sembang. Selagi mana kita tak berpisah, walaupun 2-3 jam, walaupun 2-3 hari, tidur pun sekali, solat pun sekali, masuk bilik air pun sekali, dia tak berpisah, maka dipanggil berada dalam majlis akad jual beli mereka berdua. Dan disebut di dalam hasyiah, tempoh akad jual beli ini, ataupun tempoh akad majlis ini, dia panggil majlis akad ini, dia tidak ada tempoh yang khusus. Dia boleh jadi selama-lamanya mereka berada dalam akad jual beli. Dah bayar siap, ambil barang masing-masing, tapi mereka masih lagi berada dalam akad jual beli, tetap boleh dihantar balik barang. Siapa yang tak nak hantar balik, maksudnya tak terima, haram ke atas dia, kerana ini peruntukan yang telah diberi oleh syarak. Dia bukan pilihan. Yang pilihan kita nak belajar malam ni, itu khiyar syarak. Khiyar majlis dia panggil hukum yang telah diberi oleh Allah Ta'ala secara auto, tak perlu kita pilih. Selepas bayar siap, setiap orang, dia penjual dan pembeli ada hak untuk pilih jadi ataupun cancel, selama mereka berdua ni belum berpisah, berjanjian ataupun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun selama-lamanya. Ulama kata macam mana boleh selama-lamanya? Contoh orang kembar, orang kembar siang, tak berpisah kembar ni, tidur pun sekali, masuk bil air pun sekali, begok pun sekali, kecil pun sekali, selama-lama dia tidak berpisah di dalam majlis akad. Kalaulah berlakunya jualan di antara dua orang ini, itu dipanggil contoh khiyar majlis. Kalaulah cancel itu berlaku di luar daripada majlis, kita dah balik rumah, tiba-tiba kita try barang ini tak selesa bagi kita, kita tak rasa, tak puas hati, bukan kerana rosak. Kalau berlaku damage dan sebagainya, itu akan datang hantar balik dengan sebab berlaku kerosakan. Itu khiyar yang ketiga, khiyar aib. Ini bukan dengan sebab berlakunya kerosakan, tidak, tapi kita tak selesa guna barang ni. Beli baju tak selesa, beli apa lagi, apa saja, maka kita nak hantar balik, boleh ataupun tidak? Kalau kita pilih khiyar syarak, ini kita nak sambung malam ni, boleh sekiranya kita pilih khiyar syarak. Apa dia khiyar syarak? Khiyar syarak ini Allah peruntukkan ataupun Allah gubal khiyar syarak ini sebagai tawaran kepada kita, pilihan kepada kita untuk kita pilih khiyar selama 3 hari. Kena pilih.
Kalau tak pilih, tidak ada khiyar syarak. Tak boleh hantar balik. Tak selesa, tak boleh hantar balik. Kalau rasa macam bukan tak selesa, barang sedap kita guna, tapi kita nak berhajat kepada duit, kita perlu barang ni, dan kita dah memang dah okey dengan kita, dah ngam dengan kita, dah cum dah, cuma kita nak duit balik, kita berhajat pula. Boleh hantar balik? Boleh, sekiranya dia pilih khiyar syarak. Inilah antara cara syarak menjaga kepentingan dan kemaslahatan pengguna. Dia panggil hak pengguna dan juga hak yang Allah berikan kepada penjual. Penjual pun sama. Dalam masa khiyar syarak, dia rasa dia nak balik barang dia, sayang balik barang dia, tak jadi jual. Boleh tak dia nak ambil balik? Boleh, sekiranya dia memilih khiyar syarak. Maka khiyar syarak ni tuan-tuan, apa yang perlu kita tahu? Yang pertamanya, siapa yang boleh pilih khiyar syarak? Kita dah bincang sebelum ini, tolong balik. Yang boleh pilih khiyar syarak ni tuan-tuan, kedua-dua boleh memilih. Penjual boleh pilih, pembeli boleh pilih, ataupun mereka berdua boleh pilih salah seorang daripada dua. Penjual kata, aku tak nak pilih khiyar syarak, memang aku nak jual dah barang ni, confirm aku nak jual. Tapi pembeli pilih khiyar. Pembeli kata, aku tak confirm lagi, aku pilih khiyar. Maka dalam tempoh khiyar itu, kalau berlaku tak selesa aku guna dan sebagainya, pulang balik. Maknanya salah seorang daripada dua boleh pilih, ataupun kedua-dua boleh pilih. Itu satu. Yang kedua, kita nak tahu tempoh. Ni tempoh dia. Jadi tempoh khiyar ini tuan-puan, tempoh khiyar Allah peruntukkan maksimum hanya 3 hari. Dia panggil 3 hari ke bawah. Dia panggil 3 hari ataupun kurang 3 hari. Kalau lebih 3 hari tak sah khiyar. Contohlah kita kata, aku pilih khiyar syarak selama 4 hari, tak sah akad tersebut. Dia hanya dibenarkan paling tinggi 3 hari dan paling ke bawah. Maknanya kita boleh pilih 1 hari, kita boleh pilih 2, dan kita boleh pilih 3. Itu dipanggil tempoh maksimum adalah 3 hari. Kalaulah kita dah sebut isu sebelum daripada ni, kalaulah dia pilih 2 isu, dia pilih lebih daripada 3 hari, dia pilih 4 hari ke atas, ataupun dia pilih khiyar tanpa menentukan jumlah hari, juga tidak sah. Dia panggil sekiranya itlaq. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin Hasyah. Sekiranya itlaq, yang dia tidak menyebut berapa hari, dia hanya kata khiyar, maka juga kata ulama tidak sah. Mesti sebut tempoh 3 ataupun 2 ataupun 1 hari. Baik. Yang ketiga, sebelum kita nak masuk kanser, yang ketiga ni kita nak kena tahu bila nak mula, di mana tempat khiyar, dan bila mula. Nak kira mula bila 3 hari tu. Kena tahu tempoh. Kita beli maghrib, lepas balik isyak ni kita beli, tak kisahlah beli apa pun, semua ada khiyar. Bukan khiyar ni beli benda besar saja. Bukan beli rumah ada khiyar, beli kenderaan ada khiyar, beli roti tak ada khiyar. Ada. Beli gula-gula pun ada khiyar, beli air pun ada khiyar. Cuma dia ada pendetailan. Kalau khiyar syarak ada pendetailan. Kalau benda itu makanan, tidak ada khiyar. Kerana khiyar syarak 3 hari, makanan dia bedal, lepas dia beli terus dia ngap. Tiba-tiba 3 hari minta duit balik, tak boleh. Dia dah hantam dah, lepas makan nasi kenyam dah, lepas tu nak khiyar tak jadi apa dah, kita ngap dah, nak duit balik. Ini khiyar ni dia berlaku pada jual beli, tapi barangan tertentu. Jadi kita nak tahu tempoh khiyar, dah tahu bila khiyar mula kira 3 hari tu. Baik, kita kena tahu dulu khiyar itu di mana tempat dia. Ada 2 tempat tuan-tuan. Khiyar pertama boleh disebut di dalam akad. Contoh dia, saya beli beras ini RM50 dan tambah belakang. Sepatut tak boleh tambah dengan skrip lain, tak sah.
Tetapi antara skrip yang boleh ditambah sah ialah skrip yang minta khiyar. Dia kena ikut follow dia punya ijab qabul. Cuma ijab qabul kahwin lebih rigid daripada ijab qabul jual beli. Sebab tu ijab qabul kahwin ni kena baca skrip betul. Ubah tu iman tak terima dah. Tapi jual beli dia mudah. Tak perlu follow sebiji macam apa nama ni atas kertas. Tak perlu. Cuma tak boleh tambah skrip lain. Yang boleh tambah ialah yang ada kepentingan dengan akad. Antaranya ialah pilih khiyar. Mana contoh dia? Saya jual beras ini RM50 dan saya pilih khiyar 3 hari. Bila dia disebut dalam akad, maka jawab pembeli, saya beli beras ini RM50 dan saya pilih khiyar. Dua-dua pilih khiyar. Itu contoh. Ataupun tempat kedua, dia ada dua tempat. Ataupun tempat kedua yang boleh pilih khiyar tuan-puan, dalam majlis akad sebelum mereka berpisah. Dah akad siap, bayar dah, akad dah siap, bayar dah siap, lupa masa dalam akad, lupa nak pilih khiyar. Tapi mereka ni belum berpisah, ada peluang lagi untuk dia pilih khiyar. Di mana peluang dia? Sebelum mereka berpisah, dia teringat, oh khiyar tadi terlupa. Akad jual beli rumah ke, akad jual beli kenderaan ke, jual beli apa pun, maka dia kata saya pilih, disebut contohlah penjual kata, sebelum kita berpisah ni saya pilih khiyar 3 hari. Maka sah pilihan itu. Baik, dua tempat ni boleh pilih sah, dalam kontrak ataupun dalam akad dan dalam majlis sebelum mereka berpisah. Bila nak mula kira? Bila mula kira? Sebab tuan-puan, dia kira 3 hari ni, dia bukan kira orang panggil majlis akad, tidak ada kaitan dengan majlis akad. Kadang-kadang kita pilih khiyar dalam akad 3 hari, majlis akad tak bercerai lagi. Mereka 3 hari mereka tak bercerai lagi. Mereka duduk sekali 3 hari, tak bercerai lagi. Maksud belum berpisah. 3 hari dah belum berpisah lagi. Contoh sajalah. Kalau boleh buat, tak berpisah, pergi tandas apa sekali. Ni contoh saja. Jangan buat pelik lah. Nanti buat pelik macam mana pula ustaz duduk sekali. Ni contoh saja. Nak cerita boleh berlaku kalau dia boleh buat. Tidur sekali. Tidur tidak membatalkan khiyar. Nanti kata tidur bukan batal. Itu sembahyang, ini buat jual beli. Dia kata tidur bukan membatalkan. Batal apa? Batal tidur. Dia confused dengan solat. Tidur batal lah sembahyang. Tapi kalau khiyar tidak membatalkan khiyar, tidur sekali, bangkit sekali-sekali, tak membatalkan khiyar, tetap ada khiyar. Tu. Jangan confused dengan ibadah. Ini dia mengaji tahu muamalat ni tuan-puan, dia tak kena buat minda ibadah. Orang dia terpengaruh dengan minat ibadat, dia terigit satu-satu akad. Contoh tuan-puan, orang terpengaruh minat ibadat. Apabila kita kata mazhab Syafi'i, tak boleh kita nak memenuhi terma dan syarat untuk kita akad jual beli online, maka kita tukar kepada akad hebah ataupun akad hebah bisawat. Kita akad hebah. Lalu dia jawab apa? Mana boleh hebah? Ini jual beli. Patut kena berlaku jual beli. Dia ingat rigid tuan-puan, kalau jual beli tu kena jual belilah, tak boleh tukar dah lain. Konsep ibadat tetap tak boleh dipindah. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat 2, tak boleh diadjust, tak boleh pilih, tidak ada alternatif. Tetapi konsep muamalat dia fleksibel, dia anjal, dia tidak rigid kepada satu akad. Contoh benda ni tuan-puan, contoh-contoh ambil yang mudah online lah. Jual beli online itu, kalaulah kita rigid, tak boleh nak akad lain, kena akad jual beli lah. Sebab nampak rupa jual beli, berholol transfer duit, dia hantar barang, berlaku pertukaran barang dan duit secara digital, walaupun bukan secara real, bukan secara fizikal. Maka dunia ekonomi digital sekarang ini
dia tidak lagi berlaku secara fizikal. Maka mazhab Syafi'i, digital tidak berlaku jual beli. Hebah boleh. Maya tuan-puan dalam mazhab Syafi'i dia rigid, maya hanya boleh lebih ringan, akad hebah. Jual beli tak boleh. Lalu dia bertegas, dia kata jual beli mana boleh tukar kepada hebah. Dia tak faham konsep. Sebab tu kita kena tukar minda kita daripada minda ibadat kepada minda muamalah. Muamalah dia fleksibel, kita boleh pilih. Tak semestinya terikat dengan jual beli. Tak boleh jual beli, pilih akad lain. Contoh tuan-puan pergi ke kedai, pergi kedai nursery nak beli baju. Kebetulan baju tu pula baju yang ada najis. Walaupun kimia tak kisahlah, campuran, tapi najis. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah jual barang najis. Tak boleh akad jual beli. Akad juga tidak sah. Apabila tidak sah, kesam dia selalu kita sebut kesam dia haram. Yang kedua tak boleh milik. Yang ketiga tak boleh tasarruf. 3 kesam. Kalau sekiranya transaksi itu tidak di-approve, tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, haram semata-mata akad yang tidak sah, akad fasidah. Yang kedua tak boleh milik. Walaupun kita pegang benda tu, tetapi dari sudut syarak, syarak tidak membenarkan untuk kita milik barang tersebut. Walaupun kita yang duduk perasan, oh ini milik aku, oh ini barang aku dah bayar. Orang jahiliah pun macam tu juga dulu. Tak ada zaman, tak ada Islam pun dia berlaku jual beli juga. Apa bezanya? Lepas bangkit Nabi dengan belum bangkit Nabi, ada sistem jual beli juga zaman jahiliah. Bukan soal riba, memanglah riba bermaharajalela pada zaman jahiliah, tapi sistem jual beli ni, ekonomi mereka hebat. Bukan makna ekonomi mereka tak hebat. Zaman Islam ni baru naik, ekonomi mereka dah hebat sebelum Nabi menguasai ekonomi Madinah. Sebelum Nabi menguasai ekonomi Madinah tuan-puan, walaupun ekonomi Yahudi ketika itu hebat, tetapi Nabi ni dia boleh create pasaran, menandingi pasaran Yahudi. Ketika mana Nabi berpindah ke Madinah, ekonomi Yahudi sangat powerful, sangat power. Dia punya ekonomi dia. Yang jahiliah itu bukan kerana ekonomi dia merudum, bukan ekonomi meleset, tidak. Kerana tidak ada sistem ekonomi Islam. Allah menurunkan sistem. Maka Nabi ini tawarkan kepada sahabat ataupun kepada orang jahiliah satu sistem baru yang ada nama setiap akad. Sebab Nabi pada zaman dia mula-mula membina ekonomi di Madinah tuan-puan, dia terpaksa struggle pada era permulaan. Kenapa struggle? Untuk menandingi ekonomi Yahudi. Ketika tu tuan-puan, Yahudi memiliki pasar yang besar. Sebelum Nabi ada pasar, Nabi ni setelah dia kuasai Madinah, lebih 14 ke 17 pasar besar Nabi hasilkan. Pasar raya besar tuan-puan, gergasi Nabi kita. Kita je duduk perasannya, duduk perasan Nabi miskin. Siapa kata Nabi miskin? Duduk perasan Nabi susah. Siapa kata Nabi susah? Kalau Nabi miskin tuan-puan, Nabi ni dalam hadis tuan-puan, Nabi lebih hebat infak berbanding sahabat. Nak infak kalau orang tak ada duit. Cuma Nabi dia memilih untuk low profile. Dia tak menggambarkan kemewahan dan kekayaan. Tapi bukan Nabi miskin, tidak. Nabi memilih jalan hidup secara low profile. Rumahnya rumah biasa, tidur atas tikar yang biasa. Sehingga Aisyah menangis tengok Nabi bangkit daripada tidur, melekat daun kurma kering di badan Nabi. Hebatnya Nabi ini, terpatutnya dia boleh pilih keselesaan dan kehebatan, tapi dia tak memilih. Walaupun dia kaya. Dia bukan kaya dia ni tuan-puan, kalau kita baca sejarah, dia remaja. Antara rekod yang Nabi buat, rekod jutawan remaja 25 Nabi dah jadi jutawan. Kalau kita baca sejarah Ibnu Hisham, kayanya Nabi, mahar dia bayar ketika dia nak kahwin Siti Khadijah tuan-puan. Nak kahwin Siti Khadijah, mahar dia, mas kahwin dia bukan murah. Walaupun ada khilaf,
40 ekor bakar unta yang grade terbaik, big dia panggil. Unta ni hantaran dia 20 ekor unta. Ini yang masyhur. Yang 40 tu, yang tu pendapat yang lemah. Yang masyhurnya lah 20 ekor unta. Unta mana? Unta grade A yang dipanggil big ataupun bakar. Bukan Abu Bakar. Dan kata ulama, nilai sekarang ni, kira nilai sekarang ni bakar ni, berapa seekor nilai dia? Hampir 20,000 nilai seekor bakar. Bukan emas tuan-tuan. Emas ni 350, 400. Nilai hari ni lah. Cuba kira 20,000 darab dengan 20. Hampir 500,000 juta mas kahwin dia. 500,000 lebih mas kahwin dia. Separuh. Kalau mas kahwin pun dekat 500k tuan-puan, takkan dia tak ada 100 juta. Sebab tu jutawan ni hari ni saja yang kita panggil jutawan. Dulu tak panggil jutawan. Dulu orang panggil apa dia? Orang panggil Rani kaya, kayawan. Nabi ni tuan-puan, sebab tu kenapa Yahudi respect kepada dia? Dia bukan orang biasa. Dia bangsawan. Keturunan dia bangsawan dan dia orang kelas yang tersendiri. Keturunan dia tu bangsawan dan dia juga antara rekod remaja Quraisy yang mencipta kekayaan seawal 20-an. 25 dah boleh jadi jutawan. Kita 20 tu dah tengah 25 baru mula menganggur. Kita keluar-keluar degree dah ada. Tunggulah penganggur terhormat kita. Tu tak jadi jutawan lagi. Nabi dah jadi jutawan. Cuma apabila Nabi dia dilantik menjadi rasul, ketika itu dia tidak disibukkan lagi dengan urusan bisnes. Belum bangkit rasul, dia panggil urusan aktiviti kerja utama dia ialah perniagaan. Dan dia kahwin dengan satu lagi, sama juga. Dia kahwin dengan, saya lupa, selepas Aisyah. Ada orang kaya, ada orang cakap Nabi dia kaya awal saja, lepas dia lantik jadi Nabi dia tak kaya dah, dia dah susah dah. Ini bahaya. Jangan nisbahkan Nabi miskin, jangan. Fakta bukan kerana dia nak menyembunyi miskin, tidak. Memang faktanya dia bukan miskin. Ketika dia berkahwin dengan Aisyah, dia dilantik menjadi Nabi. Ni nak cerita fakta yang nak menolak dakwah mengatakan Nabi dia kaya sebelum kahwin saja. Lepas dia kahwin dengan Aisyah, dia dilantik menjadi Nabi, dah dia miskin. Kenapa? Kerana harta semuanya dia belanja. Harta dia. Tidak ada harta dia. Nabi tidak ada harta. Nabi memang dia tak simpan harta. Tidak ada aset Nabi. Kekayaan dia habis kepada Islam. Itu yang payah kita nak buat tu. Kekayaan Nabi dia habiskan dia infak kepada Islam. Ketika dia kahwin dengan Muslimah, saya tak ingat, lupa nama dia. Mati Siti Khadijah, dia kahwin dengan Aisyah, lepas tu dia kahwin ramai. Maka mas kahwin salah seorang daripada orang tua, isteri dia yang lain semua tua. Berapa mas kahwin bikir? Sama juga, bikir juga. Iaitu kata ulama 40. Ini pun khilaf juga. Cuma nak cerita di antara 20 hingga ke 40. Dia punya mas kahwin, perkahwinan dia dengan isteri dia. Maknanya kalau nilai kita 500k ke atas, kita 5,000 pun tak larat dah tuan-tuan. Mas kahwin zaman hari ni 10k. Zaman kita dulu berapa? Zaman saya dulu tuan-tuan rasa mahal dah. Dia lain, janda lain, dara lain. Kalau janda kampung dulu 2,000. Oh, tinggi dah tu. Orang komplain dah. Janda sampai 2,000. Oh, bising. Dah nak kahwin, dah pilih janda, bayarlah. Ini duduk bising pula. 2,000 pun dia bising. Hari ni janda pun tumpang 10k. Jangan pilih janda. Janda nilai tinggi lagi. Zaman saya tumpang, zaman baru lah, bukan zaman tumpuan ni. Tumpuan ni kalau baru ni kahwin ramai tu baru jugalah. Dan hak first, perkahwinan first tu. Jangan kira hak second, hak third ni.
Yang tanya tu Iman tu. Tok Iman tanya dia tek ni berapa? 5,000 zaman saya tu Pak. Tahun 2000 berapa saya tak lupa lah, 2003 begitulah kahwin dulu. 5,000 tu orang tua kejut. Allah, dia kata 2,000. Nak cari mana kita 5,000? Dah duit tak ada tu Pak, nak kahwin juga. Jangan kata jutawan. Jutawan fakir. Baik, habis. Kira tuan-puan, bila kita nak mula kira 3 hari. Mula kira 3 hari ketika mana kita lafaz ataupun kita orang panggil persetujuan bersama untuk memilih khiyar. Kalau sama-sama pilih khiyar dalam akad, maka mula akad itu. Tu 3 hari. Contoh kita mula akad ni lepas isyak tuan-puan. Dia bezalah Imam Ramli dengan Ibnu Hajar, dia beza kira 3 hari 3 malam dia beza. Kita ambil lah Imam Ramli yang mudah sikit tuan-puan. 3 hari ni kalaulah kita akad maghrib, lepas maghrib dia kira sehari dah. Jadi maghrib ini, akad lepas maghrib ni balik isyak ni kita akad jual beli. Pilih khiyar. Bila mula 3 hari? Iaitu mula ketika kita melafazkan persetujuan khiyar. Mula kat situ. Kalaulah ketika melafazkan akad jual beli itu lepas maghrib, dah jatuh matahari, maka Imam Ramli mengatakan kira 1 hari dah. Maghrib besok hari Khamis, hari Selasa, maghrib besok hari Rabu 2. Maghrib hari Khamis 3. Pagi Jumaat dah habis. Khamis Jumaat 3 tu maghrib Khamis cukup 3 hari. Malam tu masih lagi boleh dikira. Pagi besok saja dah habis 3 hari. Tak boleh dah tuntut. Pagi besok, pagi Jumaat jangan pergi tuntut nak hantar balik, tak boleh. Kenapa? Dah habis 3 hari, dah habis 3 hari. Itu bila mula kira. Baik, saya tahu tuan-puan. Last sekali ni tuan-puan, kita nak bincang penutup kepada khiyar syarak. Bulan depan kita akan masuk tajuk baru, khiyar aib. Iaitu kita nak tengok khiyar ini nak cancel khiyar. Maksudnya kita nak pilih khiyar. Kita boleh pilih khiyar, kita dia panggil cancel jual beli. Cancel jual beli ni dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Kita nak tengok dengan perbuatan malam ni. Dalam masa khiyar tuan-puan, kita nak hantar balik. Nak hantar balik ni nak cancel khiyar. Contohlah, saya perlukan duit, barang ni elok, bukan tak sesuai dengan saya. Contohlah beli kereta second hand, beli motor second hand, beli apa saja tak kisah. Kita pakai selesa barang ni dalam masa 3 hari. Cuma perlu duit. Maka nak cancel lah jual beli ni. Nak cancel jual beli. Boleh cancel dengan lafaz. Saya nak cancel ataupun nak fasah jual beli. Maka terfasah jual beli tadi. Hantar balik kereta, ambil balik duit. Dalam tempoh khiyar. Dan boleh juga ataupun dinamakan cancel, dinamakan fasah juga dengan perbuatan. Mulut tak cakap apa, perbuatan dia buat. Mana terpaksa dengan perbuatan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Hasilah juga cancel. Di bahasa Arab tu puan, bahasa Jawi. Dia ambil bahasa Inggeris, kemudian dia jawikan. Cancel. Bukan pencil tu. Pencil lain. Itu cancel. Qaf. Hasilah juga cancel dengan perbuatan. Dia pun pengaruh bahasa Inggeris juga tuan-puan. Mana contohnya? Seperti disetubuhi, dijima' oleh penjual. Bila? Di mana berlaku situasi ni? Pada jual beli sahaya perempuan, jual beli hamba perempuan. Kalau dia jual hamba tu perempuan, tuan-puan, dia jual hamba. Hamba tu hamba dia lah, hamba perempuan. Hamba ni tuan-puan, kalau dia beli hamba yang bukan isteri orang, maka di milik dia dan dia boleh jima' kerana bukan isteri orang. Tapi kalau dia beli isteri orang, dia milik dia tapi dia tak boleh jima' kerana hamba dia isteri orang. Laki dia tu pun hamba jugalah. Suami isteri hamba. Dia tak nak beli laki. Dia takut kenal dekat perempuan saja untuk tolong buat kerja di rumah dia. Tapi kalau dia beli hamba ni bukan suami isteri orang,
maka dia boleh jima. Contoh, dia jual hamba ni kepada pembeli. Aku jual hamba aku kepada pembeli dengan 10,000. Contoh, hamba ni mahal tuan-puan. Hamba ni nilai dia, kalau dulu nilai dia sampai 20 misqal, 20 dinar. 20 dinar ni samalah. 1 dinar daratlah 800 1 dinar contoh kan. Kalaulah 10 dinar dah 8,000. Kalau 20 16k. Maknanya 16,000 hamba. Itu standard murah. Ada yang sampai 40 dinar, 50 dinar harga dia. Mahal hamba ni. Tengok kepada spek dia lah, apa ciri-ciri dia lah. Kalau muda mahal, cantik mahal, rajin pula mahal lagi mahal. Dia dah akad jual beli siap, sebelum dia serah kepada pembeli, dia jimat dulu. Apabila penjual belum menyerahkan hamba kepada pembeli, walaupun bayaran dah dibayar, tak diserah lagi, dia pilih khiyar, dia jima sebelum hantar, dikira cancel. Tu dikira dia cancel, tak jadi dalam tempoh khiyar lah. Tu. Baik, tu. Atau contoh yang kedua, ataupun cancel jual beli juga dalam tempoh khiyar, atau dimerdekakan. Contoh kedua, dimerdeka. Semua ni tuan-puan bincang dari sudut ilmiah saja, bukan berlaku pada praktikal. Kerana hamba pun dah tidak ada. Ni pun sama. Merdeka ni apa dia tuan-puan? Iaitu kita memerdekakan hamba kita yang kita jual kepada orang lain. Penjual dia dah jual kepada orang lain, tiba-tiba sebelum dia serah, dia merdekakan hamba dia. Merdeka dianggap cancel jual beli tadi, kena hantar balik duit. Ni isu penjual dia dah angkat jual beli, pembeli dah bayar duit tapi belum serah barang. Belum dia serah barang, belum dia serah hamba, dia merdeka hamba, maka cancel. Kena hantar balik, kena bagi balik duit, dikira cancel. Atau yang ketiga, atau dijual atau disewakan. Dua-dua ni sama tuan-tuan. Saya akan bagi contoh satu saja. Dijual dan disewa sama, dia anggap cancel. Macam mana contoh tuan-tuan? Contohnya, penjual dah jual barang kepada pembeli, jual kereta kepada pembeli, dia pilih khiyar. Penjual ini dengan pembeli dia cantik dah, dia setuju dah kereta ni. Pembeli bayar duit, akad. Dalam akad tu pembeli pilih khiyar, penjual pun pilih khiyar. Cuma penjual dia tak serah terus kereta, dia parking di rumah dia, sebab khiyar 3 hari. Pembeli tak ambil lagi kenderaan ni di rumah penjual. Tiba-tiba penjual ini dia dapat buyer baru yang lebih mahal harga dia, lalu dia dijual. Ni isu di dalam muamalah. Dia beza dengan pembeli yang jual. Kalau penjual jual tuan-puan dalam khiyar, jawab dia sah, tak haram. Dia beza, orang tak pilih khiyar, tak pilih khiyar haram lagi tak sah. Dia beza tu. Kalau pilih khiyar dalam tempoh 3 hari, dia belum serah kepada pembeli, pembeli tak ambil kenderaan, tiba-tiba penjual jual kepada orang lain yang lebih tinggi nilai. Apabila jual kepada orang lain tuan-puan, jadi cancel, dia kena hantar balik. Dia sanggup hantar balik sebab dia dapat bayar yang kedua ni lebih tinggi. Sah, dan jual beli tu sah, tak haram, dan juga sah cancel, dianggap cancel. Kenapa? Kerana dalam tempoh khiyar. Dalam tempoh khiyar masih ada orang panggil apa, power. Milik tidak sempurna kedua-dua. Milik masih kedua-dua tu, bukan milik pembeli lagi, bukan milik penjual secara total. Cuma penjual dia ada hak. Sebab itu dia beza sini. Kalau dia jual, sah. Cancel, dia anggap cancel. Sama dengan sewa pun, contoh sama. Tapi kalau tak pilih khiyar tuan-puan, haram lagi, tidak sah jual harta orang. Contoh, dia tak pilih khiyar, dia jual beli ni dah bayar siap, pembeli dah bayar harga, cuma pembeli tak sempat nak ambil lagi kenderaan di rumah dia. Parkinglah dulu rumah kau, 2 hari lagi aku datang ambil. Tiba-tiba dia dapat bayar baru lebih mahal, dia jual.
maka tak sah jualan tersebut, haram lagi tidak sah. Kenapa? Kerana milik itu sudah menjadi milik sempurna pembeli, cuma dia tumpan letak di rumah penjual. Sebab tu penting kena qobat dulu. Tak sah jualan yang kedua, berbeza dengan dia pilih khiyar. Tu habis. Atau dikahwinkan atau diwakafkan oleh penjual. Sama, kahwin dengan wakaf, ini isu hamba juga. Dia wakaf ataupun dia kahwinkan dengan orang lain. Dan tetap jadi beli jika perbuatannya itu dilakukan oleh pembeli. Kalau dilakukan oleh penjual, dikira orang panggil penjual cancel, menerus. Tapi kalaulah pembeli yang buat kerja macam ni, kira jadi beli, seolah-olah dia memilih untuk jadi belian itu. Tu sekiranya dalam masa khiyar barang jualan itu dipamerkan. Dia bukan jual tu apa, pamer. Maksud deal. Lepas habis 3 hari ni baru nak jual. Dan masa 3 hari tu dah cari buyer dah. Contoh tuan, kita kerja kita, kita beli dulu barang, 3 hari tempoh tu untuk berlaku apa-apa kita tak nak, kita boleh hantar balik. Maka dalam tempoh 3 hari kita pegang 3 hari, maka kita dah cari buyer, kita dah cari pembeli, kita nak jual kepada orang lain pula. Tapi kita tak, kita just pamer, just offer je, just dia tengok, just deal harga, tapi belum akad. Boleh ke tidak? Boleh. Tu dipamerkan. Dipamer ni dipanggil apa? Dipanggil menawarkan harga. Tidak termasuk jual beli. Untuk jualan dengan ada izin keduanya, nescaya tidak dikatakan cancel daripada penjual dan tidak dikatakan tetap jadi beli daripada pembeli. Wallahu a'lam. InsyaAllah muka surat 19 tu tuan-tuan, masuk tajuk baru, subtopik baru, iaitu khiyar aib. Ini khiyar aib dengan nak hantar balik dengan sebab berlaku kerosakan. Hari ni pun ada tuan-tuan money back guarantee. Money back guarantee ni dia bukan real, cuma hampir sama. Hantar balik, jaminan memulangkan balik uang. Contoh kita beli tuan-tuan tak puas hati, maka boleh tak kita nak hantar balik, hantar balik uang. Jadi hampir sama dengan khiyar. Kalau ada akad, dinamakan khiyar money back guarantee. Ada akad jual beli, dalam akad itu pilih khiyar, maka sistem ada setengah syarikat yang offer money back guarantee ni tuan-tuan dinamakan khiyar aib. Khiyar aib ataupun khiyar syarak. Khiyar aib ini dengan sebab berlaku kerosakan, bukan dalam tempoh 3 hari, sebulan pun boleh hantar balik. Kita akan bicarakan datang. Sebulan pun boleh hantar balik, setahun pun boleh hantar balik, sekiranya kerosakan itu adalah kerosakan lama. Beli kenderaan, masa akad tak perasan pun dah rosak dah. Lepas akad balik rumah, guna baru perasan. Ini ni damage ni lama, bukan baru. Kalau memang rosak di tangan kita, itu tak boleh khiyar. Kalau boleh khiyar, untung tuan-puan, jahanam tu boleh hantar balik. Tak boleh khiyar. Ada orang beli telur, dia hantar buah dia motor pecah, hantar balik. Dia kata telur saya beli pecah, walau dia yang pecah kan. Dia pergi buat auta penjual. Dia kata saya ambil tadi memang dah pecah dah. Penjual kata rasa elok lagi, dah pecah dah. Ni tengok ni, saya pergi separuh, tak sampai 1 kilo lagi. Tak sampai 1 kilo lah dia hantar buah dia motor, terjun lubang pula, pecah habis telur, pergi hantar balik. Khiyar aib, dah mengaji dah khiyar aib. Walah dia akad tadi tak pilih khiyar syarak. Khiyar syarak tak boleh lah, tapi aib tuan-puan dia tak perlu pilih dalam akad, dia memang auto ada khiyar aib. Cuma haram sekiranya kita tuntut benda yang tak sebenar. Macam tadi, benda yang di tangan dia rosak, tiba-tiba dia tipu penjual sehingga penjual percaya, haram. Tapi kalau memang betul, memang rosak ni lama, cuma dia tak perasan masa akad jual beli, dia tak perasan, itu boleh dihantar balik. Bahkan haram kata penjual menafikan hak. Penjual kata tak boleh, kedai saya tak ada, lepas jual beli tak boleh hantar balik. Dia tutup pintu untuk sistem khiyar yang telah diperuntukkan dari sana. Itu haram kata penjual. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan datang, kita akan bincang akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.